Apa khabar semua? Hari ini cikgu akan tunjukkan cara membuat lakaran isometrik. Jadi sebelum tu cikgu syorkan supaya anda menonton video cikgu dalam lakaran oblik. Sebab di sana ada banyak perkara-perkara yang asas telah cikgu ajar. Jadi sebelum itu, cikgu harap kamu boleh menekan butang subscribe. Okay. Cikgu akan tunjukkan bagaimana hendak membuat lakaran isometrik. Iaitu yang pertama, kita melukis paksi mendata. Kemudian, kita lukis paksi menegak ataupun paksi Y. Dalam lakaran isometrik, paksi surutnya bersudut 30 darjah. Kita lukis paksi surut di kedua-dua bahagian paksi menegak. Kemudian, kita tentukan ketinggian objek dan kita tentukan panjang objek. Seterusnya, tentukan lebar objek, di mana lebar objek ini garisannya ialah bersudut 30 darjah. Okay. Kemudian, pada hari ini juga cikgu akan ajar bagaimana hendak membuat gaya visual iaitu bayang. Dalam video cikgu untuk lakaran oblik, cikgu telah ajar gaya visual, rendering dan juga kesan cahaya. Jadi pada video kali ini untuk lakaran isometrik, cikgu sambung gaya visual yang ketiga iaitu bayang. Yang pertama, tentukan dulu di mana cahaya anda. Kemudian, pantulan cahaya pada bumi. Iaitu arah cahaya daripada bumi dan juga sudut cahaya daripada matahari ataupun lampu. Kemudian, buat garisan daripada sudut cahaya kepada penjuru atas objek tersebut. Kemudian, buat garisan pada arah cahaya daripada pantulan daripada bumi di bawah penjuru objek tersebut. Kemudian kita tandakan di mana sudut cahaya dan arah cahaya bersilang. Okay, selepas itu, kita sambung titik-titik persilangan ini bermula dengan bahagian hujung penjuru kiri ini. Sehingga ke penjuru terakhir di bahagian kanan ini. Kemudian kawasan yang hitam ini, ada garisan hitam ini adalah bayang kepada objek tersebut. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan langkah-langkah melukis lakaran isometrik dalam berbagai bentuk. Iaitu, cikgu akan tunjuk bagaimana melukis lakaran isometrik bentuk segi empat, trapezium, belian, pentagon dan juga oktagon. Jadi sebelum kita mula,
Pastikan kamu menyediakan alatan untuk membuat lakaran, iaitu kertas A4, kemudian pensel, pemadam dan juga pembaris. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana untuk melakar lakaran isometrik. Kita mula dengan melakar segi 4. Okey. Mula-mula buat garisan ataupun paksi mendata. Okey, kemudian paksi menegak. Kemudian paksi surut. Dalam lakaran isometrik, paksi surutnya bersudut 30 darjah. Okey, bagaimana nak tahu 30 darjah? Ni sudut tepat 90 darjah, maka kita bahagi 3. Bahagi 3 jadi ini 30 darjah. Okey, kemudian kita tentukan tinggi objek ni. Okey. Kemudian kita buat garisan bersudut 30 darjah juga. Kemudian kita tentukan lebar. Okey, lebar ni sama juga, bersudut 30 darjah. Okey, kemudian kita tentukan tinggi. Tinggi objek sama selari dengan garisan di hadapan ini. Okey, tinggi objek. Dan juga kita tentukan lebar selari dengan garisan di bawah ni, iaitu bersudut 30 darjah. Okey, kemudian kita gelapkan garisan objek ini. Okey. Jadi siap lakaran isometrik bentuk segi 4. Okay, seterusnya, cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak buat gaya visual bayang. Gaya visual bayang. Gaya visual bayang. Okay, sebelum ni, cikgu dah ajar gaya visual rendering dan juga kesan cahaya pada video cikgu lakaran oblik. Okay, jadi kita lukis semula segi 4 dalam lakaran isometrik. Mula-mula buat garisan mendata. Kemudian garisan paksi menegak. Kemudian paksi surut 30 darjah. Okey, paksi surut ni 30 darjah di kedua-dua bahagian. Okey, kemudian kita tentukan tinggi objek kita. Okey, tentukan panjang objek. Kemudian tentukan lebar objek. Lebar objek garisan dia ialah selari dengan garisan yang bersudut 30 darjah ini.
Kemudian kita gelapkan. Hanya kita nak buat gaya visual bayang. Okey, mula-mula kita tentukan bumi dulu. Okey, buat separuh daripada binaan ni, daripada objek ni. Ni ialah bumi lah. Maknanya cahaya ini akan dipantulkan ke bumi. Okey. Kemudian awak tentukan cahaya. Di mana cahaya? Okey, saya nak cahaya daripada sini Okey. Jadi saya turunkan cahaya lebih kurang, jangan rendah sangat. Lebih kurang 9 inci atau 9 cm ataupun 10 cm. Maknanya cahayanya akan dipantul ke bumi. Ini bumi. Kalau rendah sangat nanti bayang ni terlalu jauh. Okey. Jadi kita buat dalam 9 cm ataupun 10 cm. Okey. Kemudian pancaran ni kita tanda di sudut, 3 sudut ni saja. Sudut yang nampak daripada depan ni. Okey. Cahaya ni dipantulkan di sini. Okey, saya buat dengan pen merah supaya awak jelas nampak. Okey. Kemudian sudut yang kedua, bucu yang kedua ni. Dan juga bucu yang ketiga. Ini semua bucu yang berada di atas. Cahaya pancaran daripada matahari inilah. Okey. Kemudian di bawah, yang bahagian bawah pula, kita guna daripada punca yang pantulan daripada bumi ni. Cahaya pantulan daripada bumi. Okey. Yang pertama, sudut ni lah. Sudut ni, 3 sudut ni. Okey, kita pergi ni, bawa ke sini. Okey, di mana dia bersilang? Okey. Kita tandakan di situ. Tempat dia bersilang. Okey, kemudian sudut yang ini pula, yang ni, bawah ni. Okey. Bawa daripada sini. Bersilang di sini, tanda bahagian yang bersilang. Okey, kemudian sudut penjuru yang ni, yang bawah ni. Okey. Dia bersilang di sini. Okey, kemudian kita pun akan menanda kesan bayangnya. Bayangnya mula daripada sini Sambung ni. Sambung ini. Kemudian sambung ini. Dan juga ni sambung sini. Jadi bayangnya ialah yang ini Ni petak ni. Okey, nanti saya gelapkan ni. Okey, jadi selesai. Okey, siap. Lakaran isometrik gaya visual bayang. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan lakaran isometrik bentuk trapezium. Okey, macam biasa kita buat paksi X ataupun paksi mendata. Kemudian kita buat paksi Y
ataupun paksi menegak. Kemudian paksi surut ni 30 darjah. Okey, 30 darjah di kedua-dua bahagian. Okey, kemudian kita buat segi 4 sama dulu ataupun segi 4 tepat. Ikut awak lah, awak nak buat segi 4 sama ke segi 4 tepat ke. Okey, buat segi 4 dulu. Kemudian barulah kita lukis trapezium. Bahagi 3 di bahagian atas ni, pastikan panjang sisi kedua-dua sisi ni sama. Okey. Kemudian kita sambungkan ke bawah. Okay. Kemudian padam. Padam segi 4 tadi. Kemudian kita tentukan lebar. Lebar mesti 30 darjah. Mengunjur 30 darjah sama dengan bahagian bawah ni. Selari. Okey, kemudian tentukan lebar. Kemudian kita tentukan lebar mesti sama dengan bahagian hadapan ni. Okey. Selari dengan bahagian hadapan. Dan lebar sisinya mesti selari juga dengan bahagian hadapannya. Okay, kemudian kita gelapkan garisan objek ni. Okey, siap. Lakaran isometrik bentuk trapezium. Okay, sekarang cikgu nak tunjukkan gaya visual, tiga-tiga gaya visual, iaitu rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Okey, mula-mula kita lukis dulu trapezium, paksi X, paksi Y. Okey, kemudian paksi surut 30 darjah. Okey, tentukan ketinggian trapezium. Sudut 30 darjah, kita lukis dulu. Kita lukis dulu segi 4. Okey, kemudian kita bahagi 3, pastikan sisi ni sama panjangnya. Kemudian kita padam segi 4 tadi. Okay, seterusnya kita buat lebar. Sudut dia 30 darjah, selari dengan paksi surut ni. Okey, kita buat, tentukan lebar dan juga lebar sisi. Kemudian saya nak buat rendering, okey? Saya buat rendering. Saya bagi dia melengkung di atas ni. Okey, saya padam. Kemudian saya gelapkan. Okey, gelapkan garisan ini.
kemudian saya nak buat bayang. Okey, macam mana? Saya tentukan dulu buminya. Okey, kemudian cahaya. Okey. Pantulan ke bumi. Ini bahagian bumi. Okey, kemudian saya gariskan pada penjuru objek ni. Okey, ada 4 penjuru ni. 1, 2, 3. 3 penjuru Penjuru yang nampak, yang penjuru yang di belakang ni, yang terlindung ni, kita tak perlu buat bayang di situ. Okey, kemudian bumi pula. Penjuru ni sama dengan penjuru di bawah. Okey, ini bersilang di sini. Ini bersilang di sini Okey, kemudian yang ini bersilang di sini. Jadi saya lukis bayang saya sini sambung dengan ni. Okey, sambung dengan ni. Dan sambung di sini. Okey, saya padam supaya senang nampak. Awak nampak di mana sebenarnya bayang awak tu. Jadi saya padam ni. Ni bayang kita ni. Okey. Disebabkan kawasan ni melengkung, jadi kita ambil lengkungan yang paling rendah sekali ni. Okey. Dan dia ke bawah gini. Dengan bawah ni lah. Jadi kita lukis mula. Yang ni. Kita nak tengok di mana dia bersilang. Ambil bawah ni di sini. Mana dia bersilang di sini. Jadi lengkungan dia akan jadi begini. Lengkungan ni, dia punya tapak dia di bawah ni garisan lurus. Jadi dia bersilang di sini. Jadi bayang awak ni bentuknya beginilah. Okey, kemudian kita buat gaya visual yang ketiga, iaitu kesan cahaya. Cahaya daripada sini, jadi bahagian depan ni dia lebih gelap. Di tepi ni dia lebih cerah berbanding bahagian hadapan. Tapi bayang lebih gelap berbanding bahagian hadapan. Jadi siap
lakaran isometrik dengan gaya visual, rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Okey, sekarang kita akan buat lakaran isometrik bentuk pentagon. Okey, mula-mula lukis paksi X ataupun paksi mendata. Kemudian paksi Y ataupun paksi menegak. Kemudian paksi surut 30 darjah di kedua-dua bahagian. Okey, macam mana nak tahu 30 darjah? Sudut tepat ni bahagi 3 bahagian. Okay, jadi dapat 30 darjah. Kemudian kita lukis dulu segi 4 sama ataupun segi 4 tepat. Okay, tentukan tinggi segi 4 dan juga panjang segi 4. Baru kita lukis pentagon. Bahagian atas bahagi 2. Di sisi ni turun sedikit, tapi mesti sama jarak antara dua sisi ni mesti sama. Kemudian sambungkan garisan. Kita padam dulu segi 4 tepat tadi. Okey, kemudian tentukan lebar. Lebar ni penjuru dia, sudutnya ialah 30 darjah, selari dengan paksi surut. Okey, kemudian kita sambung lebar mesti sama dengan garisan di hadapan ini. Okey. Kemudian kita gelapkan garisan objek ini. Lakaran isometrik bentuk pentagon. Okay, sekarang kita nak buat gaya visual, ketiga-tiga gaya visual, iaitu rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Okay, mula-mula kita lukis semula bentuk pentagon. Okay, paksi mendata, kemudian paksi menegak, paksi surut 30 darjah. Lukis dulu segi 4 tepat. Okey, kita lukis bentuk pentagon dulu. Okey, kita lukis segi 4 ni supaya kita dapat bentuk pentagon yang seimbang. Okay, kemudian saya nak buat rendering. Okay. Ni saya buat membonjol. Yang ini saya buat melengkung. Okay, kemudian saya gelapkan. Okay, setelah kita buat rendering, okay, kita akan buat bayang pula. Okay, macam mana buat bayang? Mula-mula
kita tentukan bumi, ataupun kalau objek ini atas meja, maknanya kita lukis meja. Okey. Pastikan yang bumi ni separuh daripada tinggi objek ini. Okey, kemudian kita tentukan cahaya. Cahaya sekurang-kurangnya 9 cm tingginya. Jangan rendah sangat, sebab kalau rendah nanti bayang awak tu terlalu panjang, keluar pula daripada kertas ni. Okey. Kemudian kita tandakan garis daripada cahaya itu ke setiap sudut di bahagian atas. Okey, 1, 2, 3 dan 4. Okey, kemudian daripada bumi pula, pantulan di bumi ni, ataupun kalau meja, pantulan di atas meja ni, cahayanya di bahagian bawah penjuru objek ini. Okey, di mana dia bersilang, tandakan ya. Okey, yang ini tengah-tengah ni bahagi dua di bawah ni ya. Bawah ni. Maknanya dia punya garis dia di tengah-tengah ni lah. Ni. Yang ini garisnya di bawah ni. Yang ini garis penjurunya yang di bawah ni. Okey, jadi dia bersilang di sini. Okey, kemudian kita lukis. Bayang tersebut. Kita padam dulu ni supaya nampak jelas di mana kedudukan bayang tu. Okey, seterusnya kita ikut yang kita buat rendering tu. Okey, yang ini kita buat membonjol. Jadi bahagian inilah kita bonjolkan dia. Yang ini kita buat melengkung. Jadi bahagian inilah kita lengkungkan bayang ni. Jadi kita gelapkan bahagian bayang tadi. Kesan cahaya pula. Okey, bahagian hadapan objek ni terlindung. Ni cahaya matahari daripada sini. Jadi yang bahagian hadapan ni dia terlindung, jadi kita gelapkan dia. Dan bahagian melengkung ni, bahagian sisi ni kita gelapkan.
Okey, jadi siap. Lakaran isometrik bentuk pentagon dengan gaya visual, rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Okey, sekarang cikgu tunjukkan bagaimana kita nak melakar lakaran isometrik bentuk berlian. Okey, mula-mula lukis paksi X ataupun paksi mendatar, paksi Y ataupun paksi menegak, paksi surut bersudut 30 darjah di kedua-dua bahagian. Okey, ini pun 30 darjah. Kemudian kita lukis dahulu segi 4 supaya kita dapat bentuk berlian yang seimbang. Okey, bahagian atas bahagi 2. Kemudian turunkan di bahagian tepi ni mesti sama panjangnya. Jangan turun yang ini lebih panjang daripada bahagian tepi ni. Okey, nanti tak seimbang. Okey, kemudian sambung. Okey. Bahagian bawah ni bahagi 2. Okey, kita dapat bentuk berlian. Bentuk berlian ni macam bentuk layang-layang lah. Okey, padam dulu segi 4 tepat tadi. Okey, kemudian kita tentukan lebar. Okey, bawah ni sudut dia mesti sama dengan sudut 30 darjah ini. Okey, sudut dengan paksi surut ni 30 darjah. Ini pun sama. Okey. Kemudian kita tentukan lebar. Kemudian kita gelapkan. Okey, di sini kita nak buat kesan cahaya saja. Okey. Jadi macam mana nak buat kesan cahaya? Tentukan arah cahaya. Okey, di bahagian hadapan ni kita gelapkan. Dan di bahagian sisi ni kita gelapkan dia tapi dia lebih cerah berbanding bahagian hadapan. Okey, lakaran isometrik bentuk berlian. Seterusnya kita akan buat lakaran isometrik bentuk oktagon. Okay. Ataupun oktagon ni ialah dia ada 8 sisi. Okay. Mula-mula buat garisan paksi X ataupun paksi mendatar. Kemudian paksi Y ataupun paksi menegak. Kemudian paksi surut iaitu 30 darjah di kedua-dua bahagian. Okey, kemudian lukis bentuk segi 4 dulu.
supaya kita dapat bentuk oktagon yang seimbang. Okey, bahagi 3 di bahagian atas selari dengan bahagian bawah sekali. Okey, maknanya selari panjang bahagian tepi ni ya. Kemudian bahagian sisi pula bahagi 3 juga, pastikan selari dengan garisan di sebelah kiri ni. Okey, baru kita lukis bentuk oktagon. Okey, kita padam dulu segi 4. Bentuk segi 4 tu kita padam dulu. Kemudian kita lukis lebar oktagon ini. Sudutnya mesti 30 darjah. Sama dengan paksi surut. Okey, tentukan lebar mesti selari dengan garisan yang berada di hadapan. Okey, kemudian kita nak buat rendering. Okey. Sebelum tu kita padam dulu. Saya nak buat rendering. Membonjol. Kemudian ni melengkung. Melengkung. Bahagian ni membonjol. Okey, kemudian bahagian ni melengkung. Melengkung. Bahagian ni membonjol. Bahagian ni melengkung. Okay, kemudian saya gelapkan garisan ni. Garisan objek ni. Selepas itu kita akan buat gaya visual, iaitu kesan cahaya. Okey, seperti biasa, cahaya daripada sini. Okey, saya gelapkan bahagian hadapan ni. Okay, bahagian bawah ni dia terlindung. Jadi kita gelapkan ni. Okay, ini
kita gelapkan dia, tapi dia lebih cerah berbanding bahagian hadapan. Okey, bahagian bawah kita gelapkan. Bawah ni kita gelapkan supaya melengkung dalam, jadi dia mendapat cahaya sedikit. Okey, siap. Lakaran isometrik dengan gaya bentuk oktagon dengan gaya visual iaitu rendering dan juga kesan cahaya. Okay, setelah kita membuat lakaran isometrik dalam berbagai bentuk, jadi kita akan applykan dia dalam membuat lakaran produk. Okay, jadi semasa anda membuat lakaran produk ini, anda boleh masukkan elemen dan juga prinsip dalam reka bentuk. Okay, jadi kita akan melakar produk bag. Okay. Jadi mula-mula buat paksi X ataupun paksi mendata. Okay, kemudian paksi menegak. Kemudian paksi surut bersudut 30 darjah. Okay, 30 darjah ya. Di kedua-dua bahagian. Okay, kita lukis dulu segi 4. Lukis dulu segi 4. Kemudian baru kita tentukan bentuk bag kita ni. Okey, saya nak buat bentuk trapezium. Okay, saya bagi sama lebar di kedua-dua sisi. Kemudian saya turunkan ni. Saya buat rendering. Kemudian saya buat rendering di tepi. Kemudian saya padam dulu. Supaya saya nampak bentuk bag ni.
Saya buat rendering ya. Okey, saya dah dapat bentuk bag ni. Baru saya tambah dengan elemen dan juga prinsip dalam reka bentuk. Okey, saya buat poket sini. Penutup dia lah, penutup bag ni. Sini saya buat zip. Okey, di sini saya buat jahitan dia supaya dia nampak lebih real. Sini saya buat dia punya buckle dia. Okay, saya nak tambah corak pada bag ni. Itu elemen garisan. Kemudian saya tambah dengan pemegangnya. Saya padam pada pemegang ni sebab pemegang ni bukan lut sinar ya. Jadi tak nampak bahagian bawah dia tu. Okey, kemudian saya gelapkan garisan objek ni.
Kita pun akan buat kesan cahaya. Okey. Di mana di bahagian hadapan ni kita gelapkan dia. Okey, di bawah penutup ni kita gelapkan sebab dia tidak kena cahaya. Di bahagian tepi kita gelapkan dia tapi ia lebih cerah berbanding bahagian hadapan. Kemudian bahagian atas ni ia lebih cerah berbanding bahagian tepi dan juga bahagian hadapan kerana dia direct dengan cahaya. Okey, jadi siaplah lakaran produk sebuah beg tangan. Lakaran isometrik. Okay, sekarang kita semak semula latihan yang telah kita buat dari awal hingga akhir. Iaitu mula-mula kita buat lakaran isometrik segi 4. Okey, dengan gaya visual bayang. Kemudian lakaran isometrik bentuk trapezium di mana gaya visualnya iaitu rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Yang ketiga, kita buat lakaran isometrik bentuk pentagon dengan gaya visualnya rendering, kesan cahaya dan juga bayang. Yang keempat, kita buat bentuk berlian dengan gaya visual kesan cahaya. Kemudian bentuk oktagon dengan gaya visual kesan cahaya dan juga rendering. Dan akhir sekali, kita membuat lakaran produk sebuah beg